Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah perkembangan Islam di Semenanjung Arab. Dengan berlakunya perdamaian Hudaybiyah, maka Islam berkembang dengan pesat dalam kalangan penduduk Arab, sama ada yang berdekatan dengan Madinah atau yang jauh. Perdamaian mewujudkan ketenangan. Tak ada tindah menindah lagi. Menyebabkan orang dapat mengetahui Islam secara terbuka dan bebas. Apabila dibuka begitu, menyebabkan banyak orang minat pada Islam. Ingin tahu. Bahkan kebanyakan mereka masuk Islam. Selepas perjanjian Hudaybiyah, tak ada perang. Rasulullah SAW mengutuskan pendakwah dan guru mengajar agama. Dalam kalangan mereka ada yang beriman dengan ikhlas dan berhijrah ke Madinah untuk membina kekuatan Islam. Di sana ada orang yang masuk Islam dengan sebenarnya, dengan hati yang ikhlas, datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW dan berbaiat, berjanji setia dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Bahkan ada orang Badui, bila Nabi nak bagi hadiah ghanimah, tolak ikhlasnya. Dalam peristiwa perang Khaybar, di mana orang suruh dia pergi dekat Nabi kerana Nabi nak bagi imbuhan. Bila sampai, dia kata, wahai Rasulullah, bukan ini tujuan saya. Saya tak mau. Saya berjuang kerana saya nak mati kerana Allah. Nabi kata, insya-Allah. Ada orang yang begitu. Dalam kalangan mereka juga ada yang sekadar Islam pada lahirnya, pura-pura Islam, munafik. Allah mendedahkan dengan wahyu firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Yang bermaksud surah Al-Hujurat. Berkatalah orang-orang Badui, orang kawasan pedalaman, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad SAW, kamu belum beriman kerana iman itu tidak masuk ke dalam hati-hati kamu. Allah Ta'ala dedahkan mereka tanpa menyebut nama. Tak sebut senarai sianu. Ini cara menghukum, kena kita ukur Quran. Jadi bertindak kamu tak Islam, kamu tak, itu tak boleh. Kita kena ikut Quran. Iaitu cara umum. Cara umum. Sebabnya kerana kejahilan dan mereka tidak mengenali Rasulullah SAW dari dekat dan tidak pernah mendengar ayat-ayat Quran. Tak pernah dengar ayat Quran. Tengok orang ramai yang masuk Islam, dia pun ikut masuk Islam, tapi tak percaya pada Islam kerana ikut orang ramai semata-mata. Ada juga dalam kalangan mereka yang menunggu dan melihat dahulu pihak mana yang menang dan lebih kuat. Ada pula yang mengintai-intai, tengok kalau Islam ni kuat, nampak berjaya terus. Kalau rasa Islam ni tak kuat, tak boleh ikut. Allah menjelaskan lagi sikap orang-orang Badui dengan firman-Nya dalam Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin min indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayadkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dalam kalangan orang-orang Badui yang munafik itu memandang apa yang mereka belanjakan, dermakan pada jalan Allah sebagai satu bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman yang membawa bala bencana menimpa kamu. Atas mereka lah tertimpa bala bencana yang dibawa itu, peredaran zaman yang buruk itu. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sebahagian dari kalangan orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat
dan memandang apa yang mereka dermakan pada jalan Allah itu sebagai amal-amal bakti yang mendampingkan diri di sisi Allah dan sebagai satu jalan untuk mendapatkan doa dari Rasulullah yang membawa rahmat kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka yang mendampingkan diri mereka kepada Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah SWT pecahkan orang Badui ini. Ada kalangan mereka yang tidak ikhlas Islamnya. Bila minta terima, bagi terima. Dalam hati rasa berat. Menanggung bebanan. Habislah harta dia, habislah duit dia. Tak nampak pahala langsung. Derma ni kerana ikut-ikutan. Kerana malu pada orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Derma kerana riak. Namun ada mereka yang derma dengan hati yang ikhlas, orang Badui. Derma minta Rasulullah doa pada mereka, minta istighfar. Kerana doa Rasulullah diperkenan dengan Allah, mereka percaya. Doa Nabi ni Tuhan berkenan, bukan macam doa kita. Di sana ada orang-orang Badui yang beri hadiah pada Nabi, suruh Nabi doa. Yang datang minta Nabi istighfar untuk dia. Saya berdosa kepada Rasulullah, mintalah istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Macam-macam jenis orang Badui yang terang pada Nabi datang, Rasulullah, saya nak masuk Islam tetapi arak tak boleh tinggal. Arak ni saya suka sangat. Nabi kata tak boleh, arak ni Tuhan haramkan. Rasulullah, saya nak masuk Islam, nafsu saya sekuat, kena berzina. Tak boleh, zina tu keji. Rasulullah, saya nak masuk Islam tapi riba tak boleh tinggal. Tak boleh, tak boleh, riba tu kena tinggal. Rasulullah, saya nak masuk Islam tapi berhala dekat kampung saya tak berani roboh. Berhala tu, ini puak-puak Saif. Rasulullah kata, kalau aku hantar orang pergi roboh, sila. Lalu Nabi hantar. Disebut dalam kisahnya, katakan baca kemudian, Nabi hantar orang pergi roboh. Sahabat yang nak roboh berhala tu, sahabat yang terkenal dengan kelakar. Pada hari nak roboh berhala tu, macam satu pesta. Penduduk Taif keluar beramai-ramai. Dia pergi tu, sampai dekat berhala, dia rebahkan diri dia. Macam kena pukau, kena telah. Maka orang Taif pun bersorak. Kami dah rasa dah, tak boleh berhala rebah dah. Orang tengah sorak, dia terus bangun, lalu dihantam berhala, hancur lebur berhala tu. Kamu ni bodoh, kata dia. Itu macam-macam kisah. Jadi di sana ada orang Badui yang jahil, ikhlas kerana nak ikut Islam. Demikianlah sikap mereka. Ada yang beriman dengan ikhlas dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Ada yang lemah imannya, perlu dijinakkan dengan zakat dan sedekah. Dan ada yang munafik mencari kesempatan. Mereka perlu dihadapi dengan sabar, terbuka dan berhati-hati. Namun Allah Ta'ala suruh menjinakkan mereka. Sehingga ada bahagian zakat. Sampai sekarang pun ada bahagian zakat, bahagian mu'allaf. Mu'allaf ialah untuk menjinakkan orang dengan Islam. Mazhab Syafi'i sempit sangat. Mazhab Syafi'i ini mu'allaf beri kepada orang yang baru masuk Islam. Malangnya orang kampung mu'allaf ni masuk Islam 40 tahun pun mu'allaf lagi. Itu sudah salah faham. Lama masuk Islam bukan mu'allaf lagi. Di sana ada ulama yang meluaskan hukum. Mu'allaf ni termasuklah mereka yang bukan Islam yang dijangka masuk Islam. Kita bantu dia, tolong dia, bagi sumbangan. Kalau lama-lama dia masuk Islam, ini boleh bagi zakat. Dan ada ulama mengatakan mereka yang kalau dibagi sumbangan, dia tidak bermusuh, tak bermusuh dengan Islam, bagi. Ada ulama yang membolehkan diberi bahagian mu'allaf pada mereka yang untuk meredakan permusuhan dengan Islam. Ada ulama kata begitu. Jadi luas bahagian mu'allafnya. Dan Nabi mengambil pendekatan ini. Nabi beri sumbangan kepada orang Badui. Disebut dalam peristiwa Fathu Makkah, kita akan baca kemudian. Nabi bagi kepada kabilah Badui ini beratus ekor unta. Bagi kepada Badui ini ratus ekor unta. Sehingga habis, orang Madinah tak dapat apa. Orang Madinah bersedih sampai hati, kami ikut Rasulullah daripada awal sampai akhir, tak ada bahagian kami.
Lalu Nabi panggil orang Madinah kumpul satu tempat. Nabi kata, aku tahu kamu merayu, kamu tak dapat apa-apa. Aku beri kepada orang ni kerana mereka nak perlu dijinakkan kepada Islam. Aku tahu kami sudah kuat Islam. Aku akan balik dengan kamu. Orang lain balik ke kampung membawa unta dan kambing. Kamu balik ke kampung bawa Rasulullah sama dengan kamu. Mereka menangis bila dengar itu. Ini ayat ikhlas. Ada begitu. Ini ujian. Yang paling menarik ialah kedatangan rombongan menganut Islam dan kabilah yang menganut Islam dengan jumlah yang besar. Ada kabilah datang, rombongan ratus ribu datang masuk Islam. Terus masuk Islam, ramai-ramai masuk Islam. Ada yang ketua masuk Islam, ketua masuk Islam. Dia masuk cara orang Badui lah. Ini kita lihat pada bijak Nabi SAW menangani orang Badui yang masuk Islam ni. Dan kitab fiqh ada sebut seorang Badui datang ke masjid, dia nak masuk Islam, rasa nak kencing, terus hadap ke dinding kencing dalam masjid. Lalu sahabat nak pergi pukul. Nabi kata, jangan pukul, jangan, biar dia selesai kencing. Sudah selesai, Nabi berpanggil, ini masjid, tempat orang semayang, orang berkumpul, bukan tempat untuk kencing, untuk buang najis. Lalu Nabi suruh basuh kencing dengan jerus air di atas tanah. Ini cara nak bersih najis di atas tanah, jerus air, dia meresap jadi bersih. Jadi hukum. Dan Badui ini akhirnya dipujuk dan dirayu. Dan dia masuk Islam dengan selamat. Ada orang Badui datang, masuk ke masjid dengan unta-unta. Masjid di sana bukan macam masjid tempat kita ada tangga naik. Dia tidak. Dia pintu terus. Dinding begitu saja. Dia mari dengan unta dia masuk dalam masjid. Masuk. Dia tanya, mana dia Muhammad? Mana? Orang kata, tunjuk, itu dia Muhammad. Dia kata, kamu ke orang yang mengajak orang kepada mengesahkan Allah? Nabi kata, ya. Kamu mengajak orang ambil harta orang kaya bagi pada orang miskin? Nabi kata, ya. Kamu ajak orang buat baik? Ya. Aku ni wakil daripada kabilah aku, datang nak masuk Islam. Jadi Nabi layan dengan lembut. Kalaulah halal daripada awal lagi, tak jadi masuk Islam lah. Ni tak, setengah orang kita tu bila ada orang nak masuk Islam, tanya orang Islam pasal apa nak kahwin, pasal apa. Itu tak boleh macam tu. Bila orang datang masuk Islam, macam ada dia mengucap dua kalimah syahadah. Cerita lain tu kemudian. Suruh yang ringan-ringan dulu. Contohnya Nabi kata Mu'ad bin Jabal, mu akan pergi ke Yaman. Di Yaman ni kamu akan berjumpa dengan berbagai kumpulan, antara golongan ahli kitab macam-macam. Bila kamu pergi sana, ajak mereka mengucap dua kalimah syahadah. Setelah mereka mengucap dua kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah wajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah wajibkan pada orang kaya yang ada harta bagi zakat, bagi harta untuk sumbangan. Jangan paksa dia beri harta ni, biar dia serah diri zakat dia. Jangan buat zalim. Ini pesanan Nabi. Jadi peringkat demi peringkat. Ini suruh orang masuk Islam. Belum berucap lagi, beritahu semayang tahajud, beritahu semayang tarawih 20 rakaat. Semayang 5 waktu tak lekat lagi. Beritahu 20 rakaat dah. Ini sila. Kalau masuk Islam kena bersunat dulu. Kalau bersunat tak ada masuk Islam. Bersunat dulu, bukan ucap dua kalimah syahadah. Bersunat ni khilaf ulama. Mazhab Syafi'i dia wajib, ada mazhab kata tak wajib bersunat tu. Kata tak sah sembahyang, itu mazhab Syafi'i. Jadi biar dia mengucap dengan masyarakat dulu. Ajak dia masuk Islam, lepas tu ajak dia sembahyang, tak erti baca pun tak apa, ikut. Ulama mengizinkan. Dia masuk Islam, ikut orang sembahyang, ikut perbuatan dia. Ikut apa orang kata. Sehingga dia pandai sendiri. Itu caranya. Ini nak ajak satu-satu baru boleh masuk Islam. Ini pendekatan yang sangat salah. Tak boleh. Jadi Nabi memudahkan orang masuk Islam. Yang paling menarik ialah kedatangan rombongan menganut dan kabilah yang menganut Islam jumlah yang besar. Perkembangan berlaku dengan pesat melalui suasana aman yang wujud selepas perjanjian Hudaybiyah, menunjukkan bahawa suasana aman dan damai atau pendekatan muwajahah salmiyah berdepan cara damai lebih memberi peluang kepada Islam. Oleh kerana itu, maka musuh-musuh Islam cuba menutup jalan ini kepada orang Islam dengan berbagai-bagai helah dan cara, menyebabkan akhirnya Islam juga yang dipersalahkan. Sekarang Islamofobia.
digambarkan Islam dengan gambaran yang sangat salah, gambaran yang sangat keras. Kadang orang Islam sendiri tunjuk contoh yang tak baik. Ini silap kita sendiri. Kalau kita ambil pendekatan yang bijak, yang Nabi kata, dia kata kita ganas, kita tak ganas. Dia kata kita pegang, kita tak pegang. Ini cara yang paling baik. Yang paling baik ialah yang ditunjuk oleh Nabi. Wallahu a'lam.